Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan, kepada penonton, terutama sekali kepada penonton-penonton yang baru dalam channel aku ni. Kepada yang baru singgah, aku ucapkan selamat datang. Dan terlebih dahulu aku kenalkan diri, nama aku Arif. Dan ini channel kecil aku yang aku kongsikan tentang aktiviti memancing dan sikit-sikit tips lah. Jadi topik hari ni aku nak straight to the point. Ramai orang kawan-kawan bertanya tentang pemilihan joran, macam mana kita nak kenal pasti joran. Jadi hari ni aku nak cuba menjelaskan kepada korang tentang joran, klasifikasi joran dan jenis-jenis joran. Baik, sebelum tu aku masih buat rakaman di garaj kereta. Jadi minta maaf jika view-nya tak berapa cantik. Ini je yang ada sementara tempoh PKP ni. Jadi ini je yang mampu aku sediakan. Kerana apa? Sebab aku nak dapatkan lighting yang bagus. Kalau aku menghadap keluar matahari, jadi tak berapa bagus lah. Jadi ini yang ada. Jadi view-view selain daripada pancing tu korang abaikan sajalah. Okay. Jadi hari ni aku nak sembang pasal topik joran. Okay, sebelum explain tentang joran, aku nak bagi tahu joran yang aku nak explain ini adalah joran casting. Okay, tolong faham, iaitu joran casting. Aku tak nak explain joran bottom, aku tak nak explain joran jigging. Sebab bottom, kalau main bottom dia tak berapa mengambil faktor sangat tentang kategori-kategori joran ni. Manakala jigging pula, jigging ni dia ada pengkelasan yang tersendiri. Jigging dia ada lain, aspek dia lain, dia totally different daripada joran casting. Jadi ini perkara yang perlu kita ambil perhatian tentang pemilihan joran. Ada dua perkara yang kita kena tahu dan kita wajib tahu, iaitu yang pertama adalah power dan yang kedua adalah action. Baik, aku cuba penjelaskan secara perkataan yang kata mudah difahami ya. Aku cuba untuk ni. Sebab antara dua benda ni, antara power dengan action ini, kalau kita tak berapa nak faham, ada sedikit payah lah, complicated sikit untuk kita faham. Aku mulakan dengan power. Apa itu power? Baik, kita selalu dengar kan, power ni adalah pengkelasan ataupun kategori-kategori dalam joran, terutama joran casting. Okay, dia ada apa? Kita mula daripada bawah. Ada UL, ultralight, kita ada light, kita ada medium, medium heavy dan heavy. Okay, 5 ini, kategori ini kita panggil power lah, kekuatan joran. Baik, power ni dikira daripada faktor apa? Okay, power ni dikira dari faktor line weight ataupun poundage yang tercatat pada rod kita. Kat mana kita tercatat? Okay, biasanya tercatat di sini ya. Okay, alright. Kejap lagi aku explain dengan lebih detail macam mana kita nak baca dan kita nak faham. Okey, macam mana kita nak membuat pengkelasan tentang power rod ni? Okey, sebenarnya tiada satu pun guideline ataupun sumber rujukan sahih ataupun spek yang standard dah ditetapkan dalam industri pemancing, kerana pemancing ini tiada undang-undang khusus, tiada akta-akta khusus. Spek-spek ini telah dicipta ataupun telah disediakan oleh pengeluar-pengeluar, syarikat-syarikat pengeluar lah, mereka yang mengklasifikasikan spek-spek ni. Contohnya UL ada company yang kata maksimum 6 pound, ada yang kata maksimum 8 pound, ada yang kata 4 pound. Jadi pengkelasan ini tidak standard, tidak ada satu pengkukusan yang sahih lah. Okey, tetapi kita ambil kira secara majority ataupun secara general. Jadi kita ambil kira lah UL di bawah 6 pound, light, kata light bawah 15 pound, medium 10-20 pound, medium heavy 15-30, heavy 30 dan ke atas pound. So kita ambil kira pengkelasan yang begini. Okay, dari mana aku dapat pengkelasan-pengkelasan ni? Ini kita ambil daripada rujukan-rujukan daripada syarikat-syarikat pengeluar barang pancing lah. Jadi apa benda line weight, apa benda poundage yang tertulis pada rod? Okay, cuba kita lihat pada gambar ini. Okay, rod ini dia tulis yang KC63M itu adalah dia punya kod lah, mungkin kod produk yang dikeluarkan oleh syarikat pembuatan rod ni. Line itu adalah kita punya tali lah, benang ke tangsi ke tali lah. Okay, 10, 16 luar suku ounce hingga 3 suku ounce. Okay, ini adalah guideline yang diberi oleh pengeluar rod, yang maksud dia adalah line minimum yang sesuai digunakan untuk rod ini adalah 10 pound, manakala maksimum yang boleh digunakan untuk rod ini adalah 16 pound. Maksudnya ini adalah spek dia.
Jadi jangan kita salah faham. Kita sebelum ni kita ingat rod itu 10-16 itu maksudnya hujung tip dia kekuatan dia 10 pound, belakang dia kekuatan dia 16 pound. Salah. Okey, line weight ini merujuk kepada benang yang kita sepatutnya pakai untuk rod kita. Jadi apa tujuan benang ni? Apa maksud dia? Maknanya kekuatan minimum benang yang boleh menampung yang sesuai dia ditampung oleh rod ini adalah 10 pound. Mana kata bila kita pakai lebih kecil dari itu, contoh kita pakai 8 pound, 6 pound, so bila rod itu bending maksimum, kita boleh jadikan benang itu putus. Okay, itu maksud dia. Manakala kalau kita pakai lebih daripada 16 pound, kita pakai 20 pound, 25 pound, 30 pound, 40 pound, jadi di manakah efeknya? Bila kita full bending, tali masih kuat, kita akan menyebabkan rod kita patah. So ini dia punya panduan. Tetapi pula jangan kita terlalu terikat sangat, sebab setiap pengeluar engineer yang mencipta joran ini, dia akan bagi sedikit toleransi. Dia panggil toleransi. Toleransi macam mana? Contoh macam rod yang aku bagi tahu tadi, contoh je 10-16 pound. Maksudnya line yang maksimum yang perlu yang sepatutnya dipakai adalah 16 pound. Tetapi pula kita mesti ingat, line yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang ada dalam pasaran ada pelbagai jenis dan pelbagai spek. Seperti contoh, katalah aku pakai tali 16 pound maksimum. Contoh tali 16 pound maksimum. Setiap tali 16 pound maksimum, contohnya brand A. Contoh kata ambil Power Pro 16 pound, kita ambil Fireline 16 pound, kita ambil contoh Spiderwire 16 pound. Contoh ketiga-tiga tali ni, tiga-tiga apa ni berbeza ni, dia setiap produk dia akan memberi extra breaking strain. Breaking strain ni maksudnya titik ataupun dia punya breaking point untuk tali tersebut. Contoh kalau kata biasanya tali itu 16 pound, kebiasaannya kalau kita buat string test, dia akan putus pada kekuatan 20 pound ataupun mungkin lebih lagi. Jadi ini dipanggil breaking strain yang dikeluarkan oleh company. Jadi pengeluar-pengeluar, pencipta-pencipta, engineer joran ini, dia dah ambil maklum tentang perkara ni dan dia bagi toleransi untuk memberi extra power kepada rod kita untuk menampung bebanan pada tali yang kita pakai. Jadi disarankan untuk tidak melebihi spek yang ditetapkan. Sebab contoh kata kita pakai 16 pound maksimum dia, kita pakai tali 20 pound atau 30 pound. Breaking strain tali 30 pound mungkin 40 pound. Jadi dia dah over spec. Tetapi pula ada tapi lagi. Kita mancing ni dia tak ada, orang kata bukan benda itu wajib diikuti. Ini adalah kita punya kefahaman supaya kita faham apakah fungsi-fungsi yang tertulis pada rod ni. Tapi pula andai katalah Habis Arif, macam mana aku punya tali ni aku pakai 30 pound, 40 pound, macam mana aku kena beli baru ke? Jawapan aku tidak perlu. Simple. Okay? Kita mancing ni macam aku cakap tadi, kita faham supaya kita dapat perbaiki pada masa akan datang. Bukannya bila kata faham automatically kita kena tukar. Kita bukan macam bawa kereta kita wajib ada lesen. Tak ada lesen automatik kena saman. Salah di sisi undang-undang. Tapi mancing ni tak ada. Dia ada orang kata kelonggaran. Tetapi macam mana pula kita sebagai pemancing, kita kena tahu kelonggaran yang macam mana. Sebab apa kelonggaran ini? Kita nak jaga kita punya equipment, kita nak jaga barang-barang kita supaya tahan lama. Jadi kalau kata mesin yang kita pakai itu mempunyai tali 30 pound, kita pakai di rod 10-16 ini, apa yang kita nak buat? Kita setting lah pada dragnya. Aku harap korang dapat faham apa yang aku cakap ni. Okey, jadi aku bagi formula yang mudah. Untuk kita nak beli tali, dapatkan peralatan yang ngam, equipment yang orang kata selesa dan seimbang. Kita tengok pada rod dulu berapa line weight-nya. Okey, kita ikut line weight yang terdapat pada rod itu, kita beli tali yang tertera pada rod kita. Dan dari situ, daripada tali itu baru kita set berapa maximum drag kita. Contoh seperti contoh lain lagi. Aku suka bagi contoh banyak supaya dapat faham. Contoh yang lain, katakan mesin itu dragnya 14 kilo. Macam contoh Abu Ribo Bis, 14 kilo bersamaan 30 pound maximum drag. Okey. Jadi bila pakai mesin drag kuat-kuat ni, kita kena hati-hati. Contoh drag 30 pound itu dipakai pada rod 10-16 pound ini. Jadi kita kena kontrol pada drag kita supaya tidak kunci habis. Bila kunci habis, tali kita pun kuat 30 pound juga, maka dia akan efek pada rod kita. Rod kita akan
patah. So ini penjelasan tentang power dan line weight. So harap-harap korang dapat faham. Okey, kemudian poin yang kedua kita kena ambil tahu adalah action. Okey, action ni berbeza dengan apa yang kefahaman yang pertama tadi. Power adalah kekuatan joran tersebut. Action ini adalah tindak balas joran tersebut. Berapa dia ada daripada perlahan sehingga cepat. Okey, di sini aku ada bagi contoh 3 rod yang berbeza, 3 action yang berbeza. Kita mula daripada belakang. Okey, belakang ini, rod ini boleh aku kategorikan sebagai fast action, ini medium action, dan ini adalah slow action. Kalau korang tengok daripada mata kasar, rod ini mempunyai lengkungan yang berbeza, bending yang berbeza. Okey, so nanti aku akan cuba explain supaya korang dapat faham apa maksudnya. Okey, aku mulakan daripada fast action. Fast action ni maksudnya joran ini memberi tindak balas yang cepat. Jadi bila tindak balas cepat, kriteria yang terdapat pada joran fast action ni adalah lengkungan dia lebih minima. Maksudnya lengkungan dia daripada tip depan sampai, kalau korang tengok daripada rod ni sampai sini je, dia punya lengkungan yang ketara lah sampai sini. Okey, manakala rod yang medium, lengkungan dia mula daripada sini sampai sini. Perasan selebihnya tu dia lebih terus. Manakala rod yang ketiga, slow action ini, lengkungan dia boleh katakan sepenuhnya C lengkungan dia berbentuk C ataupun kita panggil parabolik. Parabolik ni maksudnya dia melengkung habis. Apa beza ketiga-tiga ni? Apakah kegunaan-kegunaannya? Okey, fast action ini biasanya dicipta ataupun dibuat pada joran-joran yang berkekuatan heavy, set heavy, medium heavy, medium pun ada, dan heavy. Kebiasaannya untuk apa? Okey, biasanya joran-joran fast action ini digunakan untuk kawasan-kawasan yang heavy cover. Itu yang pertama. Dan yang kedua, biasanya fast action ini sesuai digunakan untuk soft plastik contohnya, supaya kita dapat merasa getaran. Joran fast action ini mempunyai sensitivity yang sangat tinggi, di mana bila kita kayuh itu kita dapat rasa setiap struktur-struktur ataupun pergerakan gewang berada dalam air. Contohnya kalau gewang itu terlanggar batu, kita boleh bezakan antara terlanggar batu dengan strike ikan. Sebab biasa orang karau, orang kat SP kena batu pop dia sembat, langsung melekat. Okey. Okay, itu sensitivity yang tinggi. Yang kedua, medium action. Medium action ini lebih kepada kita panggil all rounder lah. Okay, boleh pakai apa-apa gewang lah. Okay, dan yang ketiga ini slow action. Slow action ini lebih sesuai digunakan oleh kita gunakan ketika kita guna crankbait. Kenapa? Okay, pertama sekali bila kita guna crankbait, kita mempunyai daya getaran yang tinggi. Crankbait ni dia berenang dengan bearing dia kan. So dia akan deg gitu. Jadi bila kita pakai joran yang berkekuatan fast action, untuk kita pakai gewang crankbait, kita akan terlalu merasa getaran terhadap tangan kita. Apa yang berlaku? Joran fast action ini macam aku cakap tadi, dia mempunyai tindak balas yang cepat. So bila mana ikan ataupun kita tersangkut dengan apa-apa, strike, tersangkut kayu ke apa, joran ini cepat membalas dan dia akan kalau di kayu mudah tersangkut, kalau kena di ikan dia mudah terlucut kerana dia tak sempat solid hook up lagi. Tetapi kalau kita pakai guna crankbait untuk joran yang slow action ni, so bila ikan ambil kita punya gewang, dan tindak balas yang dilakukan oleh ikan tu ataupun kuasa yang dihasilkan daripada tarikan ikan ini tidak sepenuhnya ditanggung oleh tali kita. Dia akan diserap oleh, pertama dia akan serap oleh shock leader, dan kedua dia serap oleh joran. Maksudnya dia ada timing untuk dia kendur joran tu bending dulu baru kita set hook. Dan joran ini sesuai juga digunakan dan amat sesuai bila kita gunakan waktu trolling. Tu tujuan dia supaya bila kita trolling ni kan dalam speed yang boleh kita laju juga kan kita trolling. Jadi bila kita pakai joran fast action ni, ikan baru sentuh sikit dia dah bagi respon. So potensi untuk terlepas itu ataupun tak masuk betul kat mulut tu tinggi. Jadi kalau kita pakai joran slow action ini, jadi bila ada gigitan, bila ada sambaran, dia akan diserap dulu oleh joran supaya dia ada timing untuk dia kata betul-betul masuk dulu dan baru kita set hook. Okey, persoalan seterusnya, macam mana kita nak tahu, kita nak tentukan rod ini mana satu rod ini fast, mana satu rod ini medium, mana satu rod itu slow. Sebab kalau kita di kedai, takkan kita nak buat macam ni, takkan kita nak bengkok-bengkokkan depan tokek tu, tak boleh.
Okay, caranya ada dua. Pertama sekali korang tengok pada rod. Ada rod yang tulis fast action, medium action, slow action. Tapi sekarang ni aku perhati kan, rod-rod kebanyakannya dah tak tulis dah. Tapi macam mana kita nak tahu cara untuk test dia punya action? Cara dia ada mudah lah. Ini cara yang aku amalkan. Ini dia cara macam mana nak tahu kalau kita di kedai kan, macam mana kita nak kenal pasti action rod ini. Okey, cara yang aku biasa amalkan begini. Korang ambil pegang rod ni, okey. Okey, korang nampak ah. Aku cari angle yang boleh nampak lah. Cuba macam ni kot, okey. Okey, korang ambil rod ni. Tengok. Okey. Cuba korang ketuk di bahagian depan reel ni kan. Nak ketuk dia. Tengok. Okey. Nampak tak? Bila kau ketuk gini, kau tengok mana part yang goyang ni kuat. Dia goyang kuat start dari mana? Macam joran ni, depan je, nampak tak? Nampak tak? Okey. Okey, joran ini boleh dikategorikan fast action. Okey, ataupun medium fast. Nampak? Okey, tu contoh. Ambil satu lagi contoh. Kita ambil rod lain pula. Okey. Okey, rod ini. Kita ambil rod ni. Kita tengok. Test. Nampak? Beza. Nampak tak? Nampak? Dia start goyang daripada mana? Okay? Daripada sini. Boleh beza? So, joran ini sudah pasti dia adalah joran yang slow action. Alright, faham eh? Okay, itu cara kita nak tentu kenal pasti joran dia kalau kita di kedai lah. Jangan kita tarik macam ni kat kedai ya. Jangan kita tarik macam ni. Mampus kena marah dengan tokek. Alright. So, yang kedua aku nak bagi tahu macam mana kita nak tahu soalan yang ditanya adalah macam mana kita nak tahu kita punya equipment itu balance dari segi keseimbangan barang kita punya set lah. Maksudnya size reel dengan size rod ini balance ke tak balance. Kalau spinning caranya mudah saja. Kita pegang. Okey, kita pegang. Biasa kita nak reel in macam ni kan. Okey, kita pegang dua jari, letakkan tengah-tengah macam ni. Kita letakkan satu jari di hujung jari tersebut. Kita lepaskan. Rod ini berdiri, dapat terduduk secara balance tak? Gini Okey, jika lurus macam ni maka itu adalah rod yang balance untuk korang. Okey, faham? Tali pilih ikut macam mana? Ikut yang ditulis pada rod ini. Okey. Itu kalau spinning. Kalau BC pula, BC pun sama juga. BC pun lebih kurang juga. BC kita biasanya dia macam ni lah. Kita tak buat macam ni, dia mesti jatuh punya. Okay. Macam ni. Kita letak jari di hujung reel. Di hujung reel. Kita lepaskan. Okay. Okay, kalau dapat dia steady, stabil, maknanya joran itu stabil dengan kita. Kalau joran ini sedikit ke belakang, tak apa. Maksudnya kalau macam ni kan, kita turun slow, tak apa. Sebab maknanya reel itu dia sedikit berat lah. Kita ajar di sini ya. Kita ajar di sini macam mana. Okay. Okay, faham ya? Ini untuk balance kita punya sedap tak sedap lah. So kalau kita letak tu terlampau zoom macam ni, maknanya reel itu terlampau berat, tak sesuai. Faham ya? Okay, jadi ia akan memudahkan kita untuk kas. Okay. Alright. Okay, jadi aku ucapkan terima kasih. Itu saja perkongsian aku pada kali ini. Cuma aku nak bagi tahu jika apa yang aku share ini berbeza dengan apa yang korang tahu ataupun ada berbeza dengan mana-mana sifu yang pernah bagi tahu, aku harap tidak ada pecanggahan maklumat lah. Okay? Kerana setiap kata cikgu tu dia ada lain-lain pendekatan cara untuk menyampaikan. Seperti ideologi yang mudah, untuk dapatkan 4 tidak semestinya 2 tambah 2. Kita boleh 1 tambah 3 ataupun 3 tambah 1. Jadi jika katalah lepas korang dengar ni, apa yang aku sampaikan ni tak sama dengan apa yang orang lain sampaikan, jangan pula dikatakan orang tu betul, orang ni tak betul, orang ni tak. Ilmu itu lebih kurang sama, cuma cara disampaikan itu mungkin tips-tips itu berbeza-beza lah. Okay, tapi asasnya sama. Okay, itu saja daripada aku. Semoga video aku kali ini memberi manfaat dan memberi kefahaman kepada mana yang dah tanya-tanya tu. So harap korang dapat faham apa yang aku sampaikan. Jika tak faham juga, boleh komen di bawah apa yang tak faham. Aku akan cuba menjelaskan mana yang kelompongan yang aku buat lah. Aku minta maaf jika ada kata terkasar bahasa. Kita jumpa lagi ke next video, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
like dan komen di bawah. Siapa yang tak subscribe tu subscribe le. Subscribe tu gratis. Assalamualaikum, jumpa lagi.